Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini diterbitkan untuk menerangkan bagaimana penilaian dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Pada akhir video tutorial ini, anda akan dapat memahami penggunaan satu kaedah penilaian menggunakan instrumen PB-PPP, memahami penggunaan lebih daripada satu kaedah penilaian menggunakan instrumen PB-PPP, iaitu dua kaedah penilaian. Memahami penggunaan lebih dari dua kaedah penilaian menggunakan instrumen PB-PPP, iaitu tiga kaedah penilaian. Satu kaedah penilaian. Penggunaan satu kaedah penilaian menggunakan instrumen PB-PPP. Dalam contoh ini, pegawai penilai menilai komponen generik. Seterusnya ialah dimensi. Dimensi yang dinilai ialah dimensi penglibatan. Selepas dimensi ialah elemen. Pegawai penilai menilai elemen sumbangan. Dalam elemen sumbangan terdapat dua aspek, iaitu A1.1, aspek bimbingan dan pementoran, dan A1.2, aspek sumbangan profesional atau sosial. Dalam contoh ini, pegawai penilai menilai aspek bimbingan dan pementoran. Langkah seterusnya ialah pegawai penilai melihat deskripsi aspek bimbingan dan pementoran untuk menilai pegawai yang dinilai. Deskripsi aspek bimbingan dan pementoran ialah seperti berikut. Keupayaan pegawai untuk berkongsi idea, memberi bimbingan atau konsultasi untuk meningkatkan ilmu atau kemahiran dalam bidang tugas. Seterusnya ialah kaedah penilaian. Dalam contoh ini, kaedah penilaian ialah semakan bahan. Sebagai contoh, situasi Cikgu Ali sentiasa berkongsi idea serta memberikan bimbingan kepada guru-guru lain berkaitan dengan program mentor-mentee. Hasil daripada semakan bahan, pegawai penilai mencatatkan skor pada borang markah. Skor ini dimasukkan dalam borang markah melalui sistem maklumat guru modul e-prestasi. Lebih dari satu kaedah penilaian. Penggunaan lebih dari satu kaedah penilaian menggunakan instrumen PB-PPP, iaitu dua kaedah penilaian. Dalam contoh kedua, pegawai penilai menilai aspek penilaian prestasi murid. Kaedah-kaedah penilaian yang dicadangkan di dalam instrumen PB-PPP ialah semakan bahan dan pencerapan. Pegawai penilai boleh memilih untuk menggunakan salah satu kaedah penilaian atau kedua-dua kaedah penilaian bersesuaian dengan penilaian. Jika pegawai penilai menggunakan satu kaedah penilaian, pegawai penilai mencatatkan satu skor di ruang skor dalam borang markah. Jika pegawai penilai menggunakan kedua-dua kaedah penilaian atau lebih dari satu kaedah penilaian, pegawai penilai mencatatkan satu skor di ruang skor dalam borang markah. Disebabkan hanya satu aspek yang dinilai dalam contoh ini, hanya satu skor yang dicatatkan, walaupun pegawai penilai menggunakan kedua-dua kaedah penilaian yang berbeza. Pegawai penilai tidak boleh memberikan markah berbeza untuk kaedah semakan bahan dan pencerapan dan kemudian mendapatkan purata sebagai skor akhir. Lebih dari dua kaedah penilaian. Penggunaan lebih dari dua kaedah penilaian menggunakan instrumen PB-PPP. Dalam contoh ketiga, pegawai penilai menilai aspek pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling. Kaedah-kaedah penilaian yang disarankan di dalam instrumen PB-PPP ialah semakan bahan, temu bual dan pemerhatian. Pegawai penilai boleh memilih untuk menggunakan satu atau lebih dari satu kaedah penilaian berdasarkan kesesuaian penilaian. Ini bermakna pegawai penilai boleh memilih untuk menggunakan satu kaedah penilaian atau dua kaedah penilaian
atau 3 kaedah penilaian yang bersesuaian. Jika pegawai penilai menggunakan 1 kaedah penilaian atau 2 kaedah penilaian atau lebih dari 2 kaedah penilaian, berdasarkan aras penilaian, pegawai penilai mencatatkan hanya 1 skor sahaja di ruang skor bagi aspek berkenaan dalam borang markah seperti dalam rajah ini. Mengapakah hanya 1 skor sahaja dicatatkan walaupun pegawai penilai menggunakan 3 kaedah penilaian? Kerana hanya 1 aspek sahaja yang dinilai dalam contoh ini, maka pegawai penilai tidak boleh memberikan markah berbeza untuk kaedah-kaedah yang digunakan dan kemudian mendapatkan purata sebagai skor akhir. Hanya 1 skor sahaja yang akan dicatatkan, tidak kira berapa kaedah penilaian yang digunakan dalam penilaian pegawai yang dinilai. Kita sudah sampai ke bahagian akhir video tutorial contoh-contoh penilaian yang menggunakan 1 kaedah penilaian atau 2 kaedah penilaian atau 3 kaedah penilaian. Semoga informasi yang terkandung di dalam video ini memberi manfaat kepada anda. Sekian dan terima kasih.